Salam sejahtera kepada semua. Saya Aldi Alexius, nombor metrik 283712. Pembuka bicara bagi pembentangan berkaitan protokol majelis rasmi bagi acara jamuan makan. Bersama dengan saya, rekan seperjuangan saya Alia Anwar, Gregory Andrew, Nurul Amirah, dan Wan Nur Hidayah. Kami akan membuat pembentangan berkaitan tajuk yang telah diberikan oleh Dr. Khairul Anwar Ishak bagi kelas pembangunan masyarakat 2. Pengenalan bagi protokol. Perkataan protokol telah digunakan dari masa dahulu lagi, yang mana ianya berasal daripada bahasa Yunani, yaitu protos dan kola. Protos yang membawa maksud yang pertama, manakala kola bermaksud pelekat. Disimpulkan menjadi pelekat yang pertama, yang juga ia membawa maksud kepada tanda saraf atau status. Menurut Kamus Dewan Bahasa pula, protokol didefinisikan sebagai peraturan dalam istiadat rasmi atau juga peraturan dalam hubungan seharian. Terdapat beberapa majelis yang mengutamakan kepada penggunaan protokol. Antaranya adalah yang pertama, majelis rasmi atau istiadat, yang mana majelis ini adalah dianjurkan oleh kerajaan negeri maupun kerajaan pusat, yang mana ianya juga keseluruhannya peruntukan adalah melalui kerajaan. Sebagai contoh, majelis istiadat pertabalan, anugerah darjah kebesaran, dan angkat sumpah. Yang kedua, majelis rasmi dan formal, di mana majelis rasmi dan formal ini tetamu khasnya adalah pembesar negara. Ia diadakan pada hari bekerja, waktu malam, ataupun di hujung minggu. Sebagai contoh, majelis meraihkan kenaikan pangkat atau pertukaran pegawai-pegawai ataupun menteri. Yang ketiga adalah majelis rasmi dan tidak formal, di mana majelis rasmi dan tidak formal ini kebiasaannya dianjurkan oleh pihak kerajaan. Majelis rasmi yang secara santai adalah boleh diambil kira untuk dilonggarkan protokolnya. Sebagai contoh, jamuan makan sambutan Hari Merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Hidayah binti Wan Muhammad Zulkifli, nombor metrik 283925, akan menceritakan berkenaan sejarah protokol majlis rasmi acara jamuan ini dan beberapa susunan protokol tempat duduk dalam majlis jamuan. Makan dan minum ini adalah elemen penting dalam kehidupan kita bagi memastikan manusia terus hidup dengan sejahtera. Dalam Islam juga ada mengatakan makan dan minum apabila lapar dan berhenti apabila kenyang. Dalam ulama agama dahulu kala pun ada berkata, jangan makan terlalu laju dan beradab sopan apabila sedang menjamu selera. Seterusnya, susunan keutamaan adalah bermaksud menentukan siapa yang akan dijemput sebagai tetamu kehormat sesebuah majlis serta juga grade jawatan seseorang kenamaan. Barulah pihak majlis boleh menentukan kedudukan atau susunan tempat duduk ahli yang lain yang turut serta dalam majlis tersebut. Dan di sini disertakan beberapa gambar rajah untuk susunan di meja bulat dan meja panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amirah Natasha binti Ahmad Zamri, nombor metrik 283885. Di sini saya ingin bentangkan garis panduan prosedur bagi majlis rasmi untuk acara jamuan. Okey, di mana ianya sudah termaktub dalam kelarasan dengan Surat Pengkeliling Perbendaharaan bilangan 4 tahun 2013. Okey, kita di sini ada 3 majlis rasmi, majlis tidak rasmi dan juga majlis formal. Bagi penyediaan senarai jemputan pada majlis rasmi acara jamuan adalah perlu disiapkan 2 atau 3 bulan sebelum majlis dijalankan. Untuk atur cara jamuan pada majlis tersebut adalah waktu tetamu mula tiba, masa pertunjukan persembahan di majlis tersebut dan juga waktu majlis dijangka tamat. Okey, tata cara makan pada majlis rasmi, kita perlulah tahu bahawasanya kita ini mewakili nama sebagai sesebuah organisasi yang kita wakili lah. So, kita mestilah menjaga adab dan juga tata susila lah semasa makan tu. Okey, sebelum makan dan juga selesai makan lah. Seterusnya, pemilihan menu bagi majlis rasmi, kita ada 3 kategori, iaitu jamuan ringan, majlis khas jamuan ringan dan juga jamuan makan. Untuk jamuan ringan, kita merupakan
pertengahan majlis lah dan juga di penghujung majlis tersebut untuk disediakan. Manakala majlis khas jamuan ringan adalah disediakan dengan menu yang berat dan juga dalam hidangan bufet. Okey, untuk jamuan makan, menu yang sering disediakan terbahagi kepada dua, iaitu menu biasa dan juga menu barat. Sekian daripada saya, terima kasih. Wajin, nombor metrik 283742. Sini saya ingin bentangkan kepentingan majlis rasmi upacara jamuan. Setiap jenis upacara mempunyai tata tusila sendiri seperti upacara rasmi dan tidak formal. Mematuhi kod etika yang melengkapi upacara yang disambut semasa dan sebelum atau selepas makan. Tingkah laku majlis rasmi melambangkan status dan hubungan sosial seseorang. Antara perkara yang tidak sepatutnya dilakukan dalam majlis rasmi jamuan: berkelakuan yang tidak senonoh dan melakukan perkara yang sumbang, bercakap dengan nada yang tinggi, merokok bagi wanita termasuk juga bagi lelaki, berbisik sesama teman akan menimbulkan rasa kurang selesa antara orang sekeliling, menggunakan bahasa yang tidak difahami, dan berlagak sombong. Cabaran dari majlis rasmi jamuan ini adalah sikap individu sendiri, dan bagi yang membawa anak ke majlis acara jamuan ini, ibu bapa haruslah melatih supaya beradab di halayak ramai. Contohnya mengajar anak-anak mereka adab meja makan yang menjadi kewajipan pada masa dahulu. Mungkin bagi setengah ibu bapa tidak kisah, tapi dari meja makan memang boleh membentuk personaliti seseorang. Oleh itu, jangan memandang rendah kepentingan mengajar anak-anak adab di meja makan. Untuk membentuk watak yang baik di meja, ibu bapa perlu membangunkan rutin untuk anak-anak mereka, akan membolehkan mereka lebih teratur dan berdisiplin dalam menjaga adab di meja makan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia binti Anwar, nombor metrik 283699. Hari ini saya mahu membentangkan tentang trend semasa berkaitan protokol majlis rasmi acara jamuan. Sudah dimaklumkan bahawa PDRM ataupun apa-apa unit beruniform, dia ada satu majlis rasmi. Satu majlis rasmi yang mana penuh dengan protokol dan perlu mengikut tata tertib yang disediakan lah. So, untuk PDRM, kita ada malam mes. Malam mes yang mana semua pegawai yang terlibat akan hadir ke situ dengan satu seragam, yang mana orang cakap seragam tu memang wajib dipakai. Okey, poin yang pertama adalah majlis tersebut bermula daripada 7 malam sehingga larut malam. Dia akan start daripada 7 malam hingga larut malam kerana dia akan ada satu slot tu. Slot yang mana makan, mana slot untuk persembahan dan lain-lain lagi. Next, penglibatan majlis ini adalah kepada setiap pegawai-pegawai berpangkat tinggi di jabatan yang mana terlibat lah. Dan kemudian pihak pengurusan akan mengeluarkan nama yang terlibat dan akan diwawarkan mungkin 4 minggu dari tarikh hadir sebenar. Kita sebenarnya dalam PDRM, kita ada satu platform yang mana kita akan mewawarkan apa berita, apa invitation di dalam platform tersebut. Bermaknanya orang lain akan sedia maklum lah, dalam pasukan akan sedia maklum bahawa dia akan terlibat ataupun tidak. Okey, next, kebiasaannya tidak boleh membuat permintaan atau pemilihan menu makanan untuk santapan pada malam itu. Okey, sebenarnya kita ada pemilihan untuk makanan tersebut, tapi dia terhad. Dia terhad maknanya apa yang ada je kita boleh buat pemilihan dekat situ. Itu sahaja. Okey, setiap meja makan akan tertera nama, pangkat serta tempat bertugas. Sebab kita nak detail, secara detail mana pegawai ini bertugas, ke mana, daripada mana pegawai ini datang, daripada kontijen mana. So kita akan sertakan nama dia punya pangkat, dia punya jabatan itu dekat situ. Baju seragam nombor 2, pakaian seragam mes pegawai kanan polis, dan manakala bagi pasangannya pula perlu memakai baju sopan serta bersesuaian. Okey, bagi majlis ini, pegawai akan memakai baju nombor 2. Orang panggil nombor 2 adalah baju men's night lah. Maknanya dia punya pasangan, kalau nak bawa pasangan, dia akan bawa pasangan dia yang berbaju yang sopan. Maknanya itu adalah kita punya rules. Kita punya rules untuk datang ke majlis tersebut adalah dengan berpakaian sopan.
Okey, bagi seragam mes, seperti rajah yang tertera di slide, saya tunjukkan kat situ di mana aksesori tu patut berada, dan kasut mestilah berkilat. Bagi pegawai polis ataupun mana-mana unit beruniform, dia akan mengutamakan tentang kekemasan. Maknanya kasut berkilat, baju bersih, baju tak kotor dan seluar pun digosok dengan sempurna. Okey, bagi cadangan daripada pihak saya pula adalah yang pertama, kesesuaian masa dan tempat. Biasanya pegawai kita mungkin ada certain yang ada masalah, yang jenis nak hantar anak susah ke, ada masalah rumah tangga ke atau sebagainya. Sebenarnya masa dan tempat ni memainkan peranan. Jika tempat dengan masa ni bersesuaian, contoh awal sikit dia punya masa sebelum pukul 7 atau di tengah hari atau pagi, itu akan memudahkan lagi kita untuk menguruskan hal rumah tangga. Okey, next adalah mengurangkan kos bagi membuat majlis yang terlalu mewah. Okey, sebenarnya majlis ni kita boleh kurangkan kos, kita boleh cut kos bagi menjimatkan benda yang boleh kita jimat. Means tak payah buat majlis besar-besar sangat, kita cuma raikan apa yang perlu saja. Okey, seterusnya menggunakan telefon pintar sebagai panduan. Bagi saya, kalau tentatif tu tak perlu kita print dan kita letak di setiap meja pegawai. Kita hanya menggunakan smartphone kita saja, dan sediakan satu pautan bagi diorang untuk klik pautan tu dan rujuk buat panduan tentang tentatif tu, start pukul berapa, habis pukul berapa, ada slot itu ini semua daripada smartphone kita. Situ adalah satu penjimatan yang kita boleh buat. Next, keseragaman warna baju bagi setiap pasangan pegawai yang hadir. Okey, biasanya kita majlis besar-besar macam ni, mungkin diorang sudah sedia maklum. Tapi kalau boleh pakai baju yang bersesuaian, contoh yang tidak senting dan sebagainya. Dan juga kalau boleh, majlis tu kita buat contoh satu warna yang seragam. Means siapa-siapa pasangan yang nak bawa pasangan akan pakai baju semua hari ini tema warna hitam. Semua kena pakai warna hitam. Itu akan menampakkan lagi dia punya keseragaman tu sangat-sangat cantik lah. Okey, next adalah masa untuk menjamu selera. Okey, biasanya kalau majlis Mes Night ni dia ada slot dia. Slot bila persembahan, slot bila makan, dan slot bila pegawai akan naik buat persembahan. Means kalau masa makan ni dia terlalu singkat dan biasanya tidak sempat pegawai untuk menghabiskan dia punya makanan. So kalau boleh pertingkatkan lagi masa tersebut, mungkin lebih daripada masa yang sekarang ni, mungkin akan tidak berlaku pembaziran makanan situ. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Mengakhiri pembentangan kami pada hari ini, saya membuat kesimpulan bahwa protokol merupakan perkara yang amat penting di dalam kehidupan manusia dalam sehari-hari dan sejagat. Protokol juga berfungsi sebagai panduan kepada semua orang. Protokol juga membantu penganjur atau pengurus majelis untuk lebih mudah menguruskan segala sesuatu hal ehwal berkaitan pengurusan majelis rasmi, lebih-lebih lagi di dalam pengurusan penganjuran acara rasmi bagi jamuan makan. Protokol juga mengajar setiap orang untuk bertindak mengikut aturan yang sedia ada. Protokol juga mendisiplinkan setiap orang untuk berada di sekitar dengan orang-orang kenamaan. Dan akhir sekali, protokol untuk semua dalam memperbaiki adab dan tertib dalam pergumulan dan kehidupan sehari-hari dalam menempuh dengan ramai orang dan orang-orang sekitar. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Saya mewakili dari kumpulan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua.